IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, waktu ini bersiaran menerusi slot pertama aspirasi edisi Rabu yang positif ini. Kita bakal bersama Rahmatan Lil Alamin. Dah berada di konti IKIM untuk bersama dengan sahabat pendengar perkongsian kita pada hari ini menerusi rasional 24 jam. Baginda Rasulullah SAW. Kita ada Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari di konti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warna kuning custard. Mustard Custard tu kuih. Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz hadir ke konti hari ini untuk bersama dengan rakan pendengar. Dan kalau kita imbau kembali minggu lepas kita bercerita tentang kasut baginda Rasulullah SAW, lepas tu memakainya dari kanan, mengakhirkannya dengan kanan juga bila kita keluarkan, dan hari ini kita nak sambung untuk satu lagi aktiviti yang baginda Rasulullah SAW lakukan, iaitu memanah. Tapi sebelum kepada tu kita berikan sedikit mukadimah lah Ustaz untuk pertemuan kita pada hari ini. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'. Terima kasih pada DJ Yati dan seterusnya sidang pendengar dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat sama-sama berhimpun dalam satu majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah, dan apa yang kita pelajari tentang baginda SAW akan melayakkan kita untuk mendapat syafaatnya yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun tidak ada makna lain melainkan contoh yang terbaik. Kan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, sesungguhnya pada diri Rasul itu kan ada contoh yang terbaik. Maksudnya uswatun memang merujuk kepada contoh yang terbaik sahaja. Tidak ada contoh yang tidak baik yang kita boleh ikut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ayat ni menjawab kepada persoalan yang kita bicarakan pada pertemuan kita yang lepas, iaitu kita iktibarkan kan baginda SAW memakai kasut dengan mendahulukan kaki kanan, dan bila menanggalkan kaki kanan, kaki terakhir dilepaskan daripada kasut. Khattabi dia menyebutkan bahawa ini cara Nabi berterima kasih dengan kasut. Dan kenapa kita perlu terima kasih dengan kasut? Rupa-rupanya kasut adalah sesuatu yang sangat berjasa pada kita kan. Apa jasa kasut pada kita? Pertama, dia mengelakkan kaki kita daripada tercedera dengan benda-benda yang tajam, paku, kaca dan sebagainya. Jadi dia menyelamatkan kaki kita daripada tercedera. Itulah jasa kasut kan. Yang kedua, kasut telah memulihkan kita daripada kotoran. Kalau kita berjalan tanpa memakai kasut, kaki kita akan berlumpur dan sebagainya lah, berdebu. Jadi kasut memulihkan kaki kita, memastikan kaki kita bersih. Sebab itulah dua ini adalah suatu jasa yang sangat besar bagi kita. Sebab itulah Nabi SAW, cara Nabi berterima kasih dengan kasut, Nabi muliakan kasut itu dengan menyarungnya kaki kanan terlebih dahulu, dan bila menanggalkan kaki kanan, kaki terakhir yang dilepaskan daripada kasut, bermaksud bila menanggalkan kaki kiri dulu yang ditanggalkan, kemudian barulah kaki kanan, kaki terakhir yang dilepaskan daripada kasut. Okey, kita iktibarkan lepas tentang memakai pakaian. Kasut memang jasa besar, tapi pakaian lebih besar jasanya daripada kasut kalau kita fikirkan. Sebab pakaian, seluar, baju, jubah yang kita pakai itu, dia telah menutup keaiban kita. Menutup aurat. Aurat dalam bahasa Arab, lughatan maksudnya ialah aib. Jadi aurat bermaksud maksud keaiban. Kan? Bermaksud keaiban. Okey. Jadi membuka aurat bermaksud membuka keaiban. Kita kena tahu kan, membuka aurat bermaksud membuka keaiban, bukan buka urat lain, dia aurat. Innalillah Ustaz macam tu. Almarhum lepas tu buka urat. Kan. Jadi yang tak ada urat boleh buka, tak ada. Tak. Aurat ni maksudnya aib. Jadi
pakaian telah menutup keaiban kita sebenarnya. Itu cara berterima kasih boleh diiktirafkan. Dan kita ambil daripada ayat Quran tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, walaupun tidak ada hadis, cara Nabi memakai kasut, Nabi mendahulukan menyarung kaki kanan terlebih dahulu pada seluar, bila menanggalkan kaki kanan, kaki terakhirkan dilepas daripada seluar, bila memakai baju masukkan tangan kanan dulu pada lengan baju kan, bila menanggalkan tangan kanan tu tangan dilepaskan yang terakhir lepaskan daripada baju tersebut kan. Walaupun tak ada hadis yang membicarakan secara khusus tentang itu, tapi bila kita rujuk uswatun hasanah itu adalah contoh yang terbaik sebenarnya kan. Contoh yang terbaik. Jadi bila kita ikut contoh yang terbaik boleh. Sebab baju lebih banyak jasanya pada kita. Seluar stokin pun sama. Stokin pun sama. Ada baiknya kita menyarung kaki kanan terlebih dahulu. Bila menanggalkan kaki kanan, kaki terakhir dilepaskan daripada kasut. Itu tanda terima kasih kita kepada baju, kepada kasut dan sebagainya kan. Masyarakat kita kan, orang tua kita kata. Terutamanya kereta. Kadang-kadang kita ikut logik akal macam, ya ke? Apa kan kereta? Kalau kita kata kereta kan, nak jual lah kereta ni. Kan? Kita kata, nak beli kereta baru lah. Nanti orang tu kata, jangan. Nanti kereta tu mengajuk. Nanti kereta tu rosak. Dari sudut, memang tak dapat dibuktikan oleh sains. Tak dapat dibuktikan oleh mana-mana sandaran pun. Tapi, sebenarnya hakikatnya, dia makhluk Allah juga kan. Maksudnya, ada perasaan. Sebab kalau tak, kenapa Nabi perlu terima kasih dengan kasut? Kan? Kenapa Nabi perlu terima kasih dengan kasut? Kan? Kasut membawa ke mana-mana kita pergi kan? Tapi rupa-rupanya, itulah Nabi SAW. Maksudnya contoh yang terbaik. Walaupun mungkin tak ada Allah dia tak boleh berkata-kata kasut, tapi kita cuba bayangkan besarnya jasa kasut tu kan, besarnya jasa kasut. Macam kereta ialah dah pakai 9 tahun, dah habis bayar kan, dah habis bayar, kita kata nak beli kereta baru lah kan. Tengok masuk bengkel. Lepas tu orang tu kata, cakap lah, kalau ni jangan cakap nak beli kereta baru, nanti kereta tu mengajuk. Jangan cakap, kereta ni dah tak laju lah, kereta ni macam dah tak best lah kan. Jangan. Maksudnya, mungkin ada perasaan. Wallahualam. Tapi sekurangnya maknanya kita dah kurang bersyukur dalam nampaknya. Ya, kita kena terima kasih. 9 tahun dia bawa kita nanti. Betul. 9 tahun dia bawa kita kan. Dan baru-baru ni, Allah kereta saya rosak. Lepas tu, usah nak beli kereta baru ke? Mungkin kot. Lepas tu saya dah baiki, seminggu lepas tu rosak yang sama. Lepas tu saya tulis dalam FB saya, kau ni nak tukar jadi wildfire ke apa kan? Tukar jadi wildfire ke apa? Member saya, sahabat saya tegur dalam Facebook tu yang deep, yang menyentuh hati saya kan. Dia kata, Syekh, Allah uji entah rosak kat kereta. Allah tak uji entah dari sudut kesihatan, sebab Allah tahu entah nak gunakan kesihatan tu untuk berdakwah. Masya-Allah. Lepas tu saya cakap, ya Allah, rosak tak minggu tak apa. Kan Allah tak uji kita dengan diri kita, rosak kat kereta kan. Rosak kat kereta tak apa. Jadi masya-Allah, tu kita nak mengajar kita konsep syukur sebenarnya kan. Itu yang kita nak bicara pada pertemuan kita lepas. Tapi sebenarnya dia di bawah tajuk kita panggil fitness Rasulullah SAW lah. Sebab kita bincang tentang kan kecergasan. Kita bincang tentang Rasulullah ni berjalan laju. Kemudian baginda Rasulullah ialah laju menuruni anak bukit, brisk walking. Lepas tu kita bincang tentang slipper kan, slipper yang ada 2 tali untuk kesihatan juga. Hari ini kita bincang tentang memanah, insya-Allah. Insya-Allah. Sebelum kepada mana, kita akan berhenti rehat seketika untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita kembali bersiaran menerusi rahmatan lil alamin pada pagi Rabu ini bersama dengan anda Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Hari ini kita dah masuk untuk bab baru, iaitu bab berkenaan dengan memanah baginda Rasulullah SAW. Maknanya lebih kurang pada kecergasan ataupun aktiviti kesihatan baginda Rasulullah SAW. Ustaz, kita sambunglah untuk topik kita. Okey, insya-Allah. Cuma tadi ada respons sikit kita baca di WhatsApp kita kan. Minta kita untuk berselawat pada Nabi SAW kan, sebab ialah tak 4 minit pun dia kata kan. Jadi insya-Allah jom kita sama-sama berselawat pada baginda SAW untuk memulakan insya-Allah perbincangan kita pada pagi ini dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, insya-Allah.
Dan tadi kita terbaca juga daripada komen daripada WhatsApp kita, ada yang menyambut hari lahir ni kan. Jadi kita ucapkan selamat Sana Helwa. Sana Helwa ni bermaksud sepanjang tahun ini bahagia, sihat, ceria, gembira. Helwa ni maksudnya manis. Jadi sanah itu tahun. Jadi Sana Helwa maksudnya setahun yang manis. Setahun yang manis. Tak payah tunggu Sweet 17. Ataupun tak payah kalau dah terlepas, jangan risau. Sana Helwa. Setahun yang manis kan. Setahun yang manis. Nama dia Muzlia. Muzlia kan, insyaAllah. Okay. Sebab kalau kita sebut macam happy birthday, happy birthday ni sekadar ucapan selamat hari lahir. Gembira kan, happy. Happy kan, happy birthday, selamat hari lahir. Tapi Sana Helwa ni lebih luas berbanding kalau kita sebut happy birthday. Sebab tu kalau kita nyanyi kan, Sana Helwa, tu lebih baik kan. Sebab tu doa. Kalau kita kata happy birthday to you, itu sekadar ucapan. Kalau yang terbaiknya ikutlah yang A.R. Tompel punya lagu. Macam mana? Allah selamatkan kamu kan. Ya Allah selamatkan kamu. Jadi tu doa. Tu doa. Jadi tukarlah, tak payahlah ikut yang happy birthday kan. Tukar kepada Allah atau panjang umurnya. Doa semua tu. Jadi Sana Helwa tu adalah doa. Sana Helwa yang jamil maksudnya? Ya jamil, wahai yang cantik. Dalam manis. Kalau perempuan ya Jamilah. Walaupun dia bukan nama Jamilah kan. Jadi Jamilah ni maksudnya yang cantik. Jadi Sana Helwa insya-Allah. Insya-Allah. Nak cantik lagi kena banyakkan exercise pun betul. boleh cantik juga. Betul. Berjalan laju macam Yati. Alhamdulillah tahniah Yati 52 km. Masya-Allah. Kalau saya mungkin 2 km je boleh habis kot. Ataupun tunggu kat Selamat 52 km berjalan insya-Allah kan. Mesti patutnya berlari Ustaz. Patutnya berlari tapi ikut rasional kan, brisk walking. Yes. Ya betul. Tapi betul Ustaz, masa saya buat tu memang saya ingat macam tu. Macam Ustaz cakap, kalau kita buat satu-satu, kalau kita niatkan dia akan jadi ibadah kan. Jadi ibadah 52 km masya-Allah, berapa langkah tu. Semua ibadah pahala masya-Allah. Kan mudah-mudahan. Yalah kadang-kadang kita ni mudah untuk dapat pahala kan. Sebab kita bila niatkan sesuatu je kita dapat pahala. Okey insya-Allah. Hari ini kita bincang tentang bawah tajuk fitness Rasulullah. Masih lagi bawah tajuk kecergasan baginda Rasulullah, iaitu anjuran memanah. Jadi antara sunnah Nabi SAW adalah memanah. Hadis yang biasa kita dengar, alimu auladakum bisibah wa rimayah. Walaupun daripada banyak pendapat, ada kata hadis ni dhaif, ada kata ialah sebab perawinya tu tidak diketahui, perawinya ada yang dia dhaif dari sudut perawinya. Tapi ada hadis dan yang lebih kuat tentang alimu auladakum bisibah wa rimayah itu, ajarkan anak kamu berenang dan memanah, itu adalah kata-kata daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi dia athar. Jadi orang Melayu kita ni athar ke, khabar ke, hadis ke, semua hadis. Semua hadis. Bagi dia kuat kan? Semua hadis. Sebab kalau kita bincang tentang ini, Ustaz Mahdi beritahu insya-Allah nanti mungkin ada rancangan baru tentang tadabbur sunnah kan. Nak bicara tentang tadabbur hadis. Tadabbur hadis maksudnya belajar tentang basic-basic istilah hadis je. Istilah hadis, tentang athar, tentang khabar, jenis-jenis tu insya-Allah. Itu menarik untuk kita bincang tu. Sebab masyarakat kita bila sebut hadis, semua hadis. Sedangkan hadis itu adalah hadatha, kata-kata Nabi SAW. Kan, kata-kata daripada Nabi SAW. Ada yang Nabi hanya buat, itu fa'lun, perbuatan Nabi SAW, sahabat yang merawikan, yang menceritakan tentang tu. Kita panggil hadis, tapi sebenarnya dia adalah athar. Dia daripada sahabat ni dipanggil athar. Kan, jadi macam itulah ya sebenarnya, tapi tak apa. Perbahasan yang sangat banyak panjang insya-Allah. Tunggu rancangan baru nanti. Radio Akim kan. Sebab itu sentiasa dengar Radio Akim ni, sebab insya-Allah gedung ilmu sebenarnya kan, gedung ilmu, kefahaman Islam Malaysia. Nak faham semua ni kan. Insya-Allah. Okey. Tapi ada hadis yang menyokong ataupun ada hadis yang lebih sahih daripada Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu berkata, ya, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nafarin min aslam yantadilun faqala Rasulullah SAW irmu bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan irmu. Okay. Maksudnya daripada Abi Salamah bin Aqwa radhiyallahu an, Nabi SAW telah berjalan melalui, marra ni maksudnya melalui, di hadapan sekumpulan daripada suku Aslam kan, yang sedang berlumba, iaitu dalam menunjukkan kemahiran memanah. Baginda SAW bersabda, panahlah wahai Bani Ismail kerana sesungguhnya nenek moyang kamu adalah ahli dalam
memanah, maka panahlah. Jadi disebut Bani Ismail ni keturunan Nabi Allah Ismail AS. Jadi Nabi Allah Ismail pun hebat dia sudut memanah kan. Jadi dia sebut bahawa panahlah wahai Bani Ismail, kerana sesungguhnya nenek moyang kamu adalah ahli dalam memanah dan pandai memanah. Dan panahlah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini hadis sahih. Jadi ini yang dalil ataupun sandaran kalau kita ambil lebih kuat berbanding yang kita kata alimu auladakum bisibah wa rimayah tadi kan. Okey, ni hadis daripada Nabi SAW sendiri kan, tentang memanah itu. Okey. Hadis yang lain pula, ada satu hadis lagi daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu an, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ataupun bersabda ketika di atas mimbar. Nabi baca ayat Quran surah Al-Anfal ayat 60. Nabi kata wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah. Yang maksudnya ialah dan bersedialah kamu untuk menentang musuh dengan segala jenis kekuatan yang kamu dapat sediakan. Kan? Ala innal quwwata ar-ramyu. Sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ar-ramyu ni memanah. Okey. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah bahawa kekuatan itu adalah memanah. Ala innal quwwata ar-ramyu. Maksudnya sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Jadi Nabi sebut 3 kali tentang mana. Hadis ni hadis Muslim, hadis sahih. Jadi ini dalil yang menceritakan tentang anjuran Nabi SAW untuk kita ni belajar dan belajar memanah, kan? Belajar memanah. Okey. Kalau kita lihat dalam perang Uhud, Baginda SAW meletakkan suatu pasukan pemanah di bukit, dan bukit itu pun akhirnya dinamakan sebagai Jabal Rumah. Kita bukan sana, bukan Jabal Rumah, bukit rumah kita tu. Rumah dalam bahasa Arab Al-Baits, kan? Baits rumah, Al-Manzil pun rumah juga. Tapi kenapa dinama Jabal Rumah? Rumah ni asal kalimah ramyu, memanah. Jadi bukit itu dipanggil sebagai bukit pemanah, bukan rumah kita. Ni bukit apa ni Ustaz namanya? Ni bukit ni namanya bukit rumah. Rumah siapa Ustaz? Rumah siapa? Bukan, rumah maksudnya pemanah. Pemanah. Ar-ramyu kan? Ramyu ni maksudnya pemanah. Okey. Jadi kekuatan maksudnya pasukan pemanah. Dan kalau kita lihat pasukan pemanah ni, dia kalau dalam dunia moden ni, ya, ketenteraan, dia sniper, penembak tepat. Sharpshooter, ya, penembak tepat. Jadi pentingnya dalam satu pasukan tu ada penembak tepat. Sangat penting. Sangat penting, kan? Jadi dalam peperangan Uhud, Baginda SAW meletakkan 70 orang, ada riwayat kata 50 orang sharpshooter, memang pemanah yang sangat hebat di zaman Nabi SAW, yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair, kan? An-Nu'man Al-Ausi Al-Ansari radhiyallahu anhu, ketua pasukan pemanah dalam peperangan Uhud. Dan kalau kita lihat Jabal Rumah tu, kalau yalah kebanyakan kita dah pergi dah kan, alhamdulillah. Dia tak tinggi pun. Yati insya-Allah. Kan ada rezeki nanti. Insya-Allah, amin amin. Haji tahun ni insya-Allah, kan. Jadi Jabal Rumah ni kalau kita ukur ketinggiannya dalam 2 tingkat bangunan je. 2 tingkat bangunan, bukanlah tinggi. Bukanlah macam Jabal Thur yang 3 jam daki, kan? 3 jam naik, 3 jam turun. Bukanlah macam Jabal Nur, Gua Hira, yang kena naik 1 jam, turun tak tahu berapa jam lah, kan. Yang memang tinggi. Tapi Jabal Rumah ni hanya tinggi 2 tingkat bangunan sahaja. Rendah. Dan Nabi letakkan tentera pemanah 70 orang di Jabal Rumah. Jadi kalau memanah memang tepat lah. Sebab dekat. Bukannya jauh sangat. Bukan jauh, dekat, kan. Jadi Nabi telah melakukan suatu strategi yang terbaik dalam peperangan. Strategi yang terbaik dalam peperangan. Sebab ketika itu bila berbincang, Nabi mencadangkan untuk berperang di dalam kota Madinah. Dan kota Madinah, kata Nabi SAW, nanti orang perempuan pun boleh bantu melontarkan apa yang ada daripada atas rumah, kan. Tapi semangat ada kata anak muda, tapi sebenarnya semangat daripada mereka yang tidak mengikuti perang Badar. Sebab perang Badar ni yang terlibat majoritinya adalah orang Muhajirin, sebab matlamat itu adalah untuk menghalang rombongan pedagang
daripada Syam yang memperniagakan barang milik orang Islam yang ditinggalkan di Mekah. Jadi kata Nabi SAW, ini urusan orang Mekah, urusan orang Muhajirin. Sebab yang barang yang diperniagakan itu adalah barang-barang mereka. Cuma ada di kalangan para sahabat daripada Ansar yang nak ikut tolong Nabi SAW. Tapi bukan nak pergi perang kan, ketika kan tak bawa senjata apa-apa pun kan. Tapi bila menang macam tu, dengan tak ada senjata, dengan kelengkapan tak ni, memang pergi bukan untuk perang tapi menang dalam peperangan Badar tu. Jadi orang-orang yang tak ikut perang Badar di kalangan orang-orang Ansar ni, dia bersemangat. Oh, ni mesti menangnya kan. Jadi apa Rasulullah, kita perang luar kota Madinah. Jadi perang luar kota Madinah, akhirnya majoriti masyarakat ketika itu setuju untuk perang luar kota Madinah. Nabi keluar dan diberitakan baginda Rasulullah SAW ketika itu memakai baju besi 2 lapis. Maksudnya Nabi tahu dah. Walaupun semua macam yakin macam boleh menang. Jadi perancangan awal Nabi dah tahu dah. Maksudnya Nabi ni kan bukan dia ikut hawa nafsunya kalau berkata-kata. Semua adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah SWT. Jadi berperang dalam kota Madinah tu pun adalah sebenarnya apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi SAW. Tapi Nabi meraihkan pendapat sahabat ketika itu. Nabi meraihkan pendapat sahabat perang luar Madinah. Jadi Nabi memakai baju besi 2 lapis. Yang ketika itu bila peperangan tengah rancak, orang-orang kafir Quraisy yang dikutai oleh Abu Sufyan dan Khalid bin Walid yang sebelum Islam ketika itu, dia kata Muhammad dah mati. Jadi dia buat provokasi untuk melemahkan orang Islam yang sedang rancak berperang ni. Dan para sahabat ada yang timbul dalam hati dia, Allah, kalau kita menang pun Nabi dah tak ada dah. Dia jadi down kan. Jadi orang-orang kafir pula jadi semangat sebab Muhammad dah mati. Ketika itulah baginda Rasulullah SAW dia nak naik atas batu yang besar kan. Dan ketika itu terlalu berat sangat baju besinya tu. Sehingga Nabi tak mampu untuk naik atas batu tu dan menonjolkan diri. Nabi tahu aku masih hidup lagi. Kan? Ketika itulah datang Abi Talha Al-Ansari kan, yang membongkokkan badannya di bawah tu, dan Nabi pijak badannya naik atas batu tu, dan Nabi kata aujaba Talha, wajib atas Talha syurga. Kan, sebab dengan sebab perbuatan tu nampak kecil, tapi sebenarnya dia membongkokkan badan dia untuk dipijak Nabi SAW naik atas batu tu. Impact dia besar sebab orang kembali bersemangat. Kembali semangat. Dan akhirnya peperangan tu menang sebab perang Uhud dia berlangsung 3 fasa kan. Fasa pertama Islam menang, fasa kedua yang kalah, yang Khalid bin Walid pusing Jabal Uhud tu. Ketika itulah Nabi syedera, ketika itulah provokasi yang dimainkan. Dan yang ketiga, bila Nabi nampak Nabi hidup lagi, bersemangat, dan akhirnya tentera Islam menang ketika itu. Jadi 3 fasa. Jadi sharpshooter ataupun pasukan pemanah ni memang suatu pasukan yang memang Nabi bina. Ini strategi Nabi SAW. Letakkan di Jabal Rumah, dan kalau kita pergi ada kesan sungai. Jadi Jabal Rumah tu dikelilingi oleh air. Jadi sungai itu dibuat ke macam mana? Tak, memang dah ada lah. Zaman Nabi ada. Cuma kita pergi sekarang ni ada kesan dia, kesan sungai. Jadi Jabal Rumah tu betul-betul dia pulau, antara sungai ada pulau. Jadi Nabi letak tentera pemanah di situ memang satu strategi yang terbaik lah. Dan kalau kita lihat, kalau tidak ada kepentingan dari sudut memanah ni kan, baginda Rasulullah mungkin lah tidak melantik ataupun tidak memilih ataupun tidak mewujudkan suatu pasukan pemanah dalam peperangan ini. Itu yang kita bicara. Sebab itu panah ni penting sebenarnya. Panah ni penting. Kalau ikut Ustaz Muhammad Abdullah Alamin, sahabat saya kan, dia ni sekarang ni sibuk menembak. Sibuk menembak. Bukan pakai pistol lah. Pakai yang sniper punya senapang pun dia dah pakai kan. Sebab dia ada lesen menembak. Dia ajak juga, tapi Allah, kita ni mana mampu nak bayar peluru sebiji berapa kan, peluru sebiji berapa. Dia kata inilah panah moden. Menembak itu adalah panah moden. Tapi kalau kita rujuk peperangan dunia ketiga nanti, ataupun dipanggil peperangan Armageddon yang memusnahkan dunia ini kan, ada sarjana barat disebut, saya sebut nama dia kan, Louis Lord Mountbatten. Dia kata perang dunia ketiga, senjata nuklear akan musnah, manusia akan kembali menggunakan anak panah dan pedang. Kan? Yang keduanya Albert Einstein yang kata selepas peperangan tersebut dunia kembali menggunakan batu dan kayu.
kembali menggunakan batu dan kayu sebab memusnahkan semua senjata-senjata canggih ni. Dalam kitab Bahrul Mazi pun disebut bahawa Perang Dunia Ketiga dijangka sangat singkat tetapi mampu meranapkan dunia. Selepas itu dunia kembali ke zaman pertengahan dahulu, iaitu berperang dengan menggunakan pedang dan panah. Kitab Bahrul Mazi, Syekh Idris Al-Marwawi. Disebut dalam kitab disebut kan tentang akan menggunakan balik pedang dan panah. Jadi hadis Nabi SAW tentang panah ni dan kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab tentang alimu auladakum bisibah wa rimaya, ajarkan anak kamu berenang dan memanah, itu relevan sampai sekarang. Dan mungkin kalau apa benar dikatakan oleh pendapat-pendapat barat dan pendapat sarjana Islam tentang akhir nanti bila Perang Dunia Ketiga kan berlaku, peperangan akan kembali menggunakan panah dan pedang. Kalau pistol pun kita, pistol senapang, peluru habis tak boleh guna dah. Tak boleh guna dah. Panah, peluru habis boleh kutip lagi. Ambil balik semula. Kutip dan boleh guna. Kan? Boleh guna. Dan nak buat anak panah sangat mudah kan. Yalah, ambil kayu, letaklah apa tajam ke depan runcingkan. Mungkin itu adalah senjata yang paling terbaik sebenarnya. Iaitu kalau pun bukan untuk peperangan, tapi nanti kita bicara insya-Allah lepas ni tentang rasional memanah ini dari sudut sains, dari sudut kesihatan dan juga dari sudut akhlaknya. Insya-Allah. Kita akan kumpulkan lepas kita berhenti rehat sekali lagi untuk anda rakan pendengar ada pengalaman mungkin anda memasuki pasukan memanah atau sebagainya, macam mana anda train dan sebagainya, kongsikanlah bersama kami. Moga-moga pengalaman tersebut dapat membantu kita untuk terus bersemangat untuk melakukan aktiviti memanah ini. Kita akan kembali bersiaran sebentar saja lagi. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sunnah menjadikan anda seorang yang jenius. Kenali rasional cara hidup baginda sallallahu alaihi wasallam menerusi program Rahmatan lil Alamin setiap hari Rabu jam 10 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sah. Apa sah? Nuraisa lah. Kau dah kenapa? Nuraisa produk makeup mesra wudu. Nuraisa yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu? Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa? Produk mesra wudu. Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. IKIM Inspirasi Inforia Islami, kita kembali bersiaran menerusi Rahmatan lil Alamin. Minggu ini Ustaz Sudri Ramli Al-Jauhari bawakan kita, bukan bawakan pemanah ataupun memanah. Kita bawakan sunnah rasional, sunnah memanah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apa dari sudut kesihatannya, dari sudut tadi secara dalam Islam macam mana kan hebatnya memanah ini Ustaz dah kongsikan. Dari sudut akhlaknya juga nanti kita akan kongsikan. Silakan Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat antara rasional memanah, pertama sekali adalah pemanah perlu menghilangkan semua gangguan dan mengosongkan minda. Fokus kan, dan seterusnya memberi tumpuan kepada sasaran mereka supaya panahan menjadi lebih konsisten. Jadi latihan kepada kita menghilangkan gangguan, stres lah panggil. Yang keduanya mengosongkan minda. Tadi saya on the way sini saya ngantuk sangat. Malam tadi tak tahu tidur lewat. Dan pagi tadi bangun awal kan, lepas tu macam tak segar sangat. Sahabat saya Sufian kata, Ustaz tak boleh tidur pun tak apa Ustaz, kosongkan minda. Kan? Kan bagi anak panah ke apa Ustaz, mana kosongkan minda. Saya cakap kosongkan minda macam mana? Dia kata kosongkan minda maksudnya Ustaz jangan fikir apa-apa. Pejamkan mata, tak boleh tidur tak apa, pejamkan mata, tapi jangan fikir apa-apa. Bagi otak kita berehat. Bagi otak kita berehat. Alhamdulillah segar sampai sekarang. Jadi sebenarnya memanah ni, bila kita nak memanah, kita kena kosongkan minda kita. Tak boleh ada gangguan, tak boleh fikir bil api tak bayar lagi, bil telefon tak bayar lagi. Itu memang tersasar je lah. Tersasar kan? Jadi itu dari sudut ni. Yang kedua adalah latihan dan daya fokus ketika latihan. Memanah boleh membantu dalam menghadapi situasi yang yang bertekanan tinggi dan permasalahan kehidupan seharian tersebut tadi kan. Okay. Dan yang ketiganya adalah memanah ini memerlukan latihan pernafasan. Maksudnya dia nak
tarik nafas bila kan, kemudian Allahumma salli alaihi dia nak melepaskan anak panah tu ketika tu pernafasannya macam mana. Dalam solat pun ada seni pernafasan. Saya pernah baca satu buku karangan penulis daripada Indonesia, Seni Pernafasan dalam Solat. Seni pernafasan dalam solat. Bila kita rokok, ya, dia kata ada caranya untuk kita yalah, kita nak rokok tu kita tarik nafas kan, bila dah rokok tu kita lepaskan. Ada seninya. Seni pernafasan. Betul lah, dapat tumakninah kan, dapat khusyuk dan tumakninah. Tumakninah bukan saja kalau kita bincang tumakninah, dia berasal dari kalimah tama'ana, bermaksud ketenangan. Kalau tumakninah dari sudut hukum fiqh dalam bab solat, ialah berhenti sebentar pada setiap rukun, kadar panjangnya membaca subhanallah. Okey. Tetapi tumakninah dari sudut akhlak, dari sudut tasawuf, ialah ketenangan dalam solat. Ya, jadi mungkin tadi kita bicara tentang tumakninah, perbuatan itu dia menjamin dari sudut sah tak sah solat. Apabila kita tidak melakukan tumakninah, berarti kita meninggalkan satu rukun dalam solat. Tetapi jauh daripada sudut itu adalah, adakah solat kita ni diterima atau tidak diterima oleh Allah? Dia berdasarkan kepada ketenangan kita dalam solat. Kan, kita solat dalam keadaan terburu-buru, memang cungap dah lepas tu, cungap kan, kan, orang panggil apa, sembahyang patok ayam. Sembahyang patok. Nabi pun kata ada mencuri kan dalam solat, mencuri dalam solat kan, yang tak jaga tumakninahnya kan. Dari sudut, maksudnya ketenangan itu yang paling penting, sebab itu yang menjamin solat kita diterima ataupun tak. Kita nak solat dalam keadaan tahan nak buang air besar, Tuhan nak buang kecil, kan. Jadi macam mana kita fokus pada kita ni tak tahan ni, tapi nak habiskan solat juga kan. Sebab itu dia mengganggu ketenangan kita. Adakah solat kita diterima? Atas kertas ikut hukum fiqh terima, sebab kita jaga tumakninah dari sudut perbuatan, tapi dari sudut hati kita tak tenang kan. Sebab itu antara makan dengan solat, bila makanan dah terhidang, solat dulu, makan dulu. Makan dulu. Sudah terhidang dah. Sebab dah terhidang. Takut nanti tengah angkat takbir, dengar ayam tu dah ada orang makan ke. Dah lah seketul bunyi pinggan belaga pula. Ting. Mesti ada yang pergi buka belakang ni kan. Nanti bulan Ramadan, time murih lah. Sebelum murih kan. Tu. Jadi, tumakninah, seni pernafasan tu penting. Seni pernafasan. Sebab dia akan menyebabkan kita ni jadi seorang manusia yang tenang. Ya, dari sudut pernafasan. Sebab itu, dari sudut psikologi, kalau kita Allah SWT darah gemuruh, caranya adalah kita tarik nafas panjang, lepas tu kita keluarkan. Kenapa? Rupanya oksigen ni adalah udara yang ringan sebenarnya kan. Sama juga gas helium dia udara yang ringan. Tapi bila kita biarkan belon yang terisi dengan gas helium tu, kita lepaskan, dia akan melekat pada shilling kita. Tapi keesokan paginya kita lihat belon tu jatuh ke bawah, tapi belon tu tak kempis. Masih lagi bentuknya. Sebab apa? Rupanya gas yang paling ringan pun kalau dia tersimpan lama, dia akan jadi berat. Dia akan jadi berat. Oksigen ni adalah udara yang ringan. Apabila dia tersimpan lama dalam paru-paru kita, jadi dia akan jadi berat. Memberatkan paru-paru kita. Jadi berat. Kita pun tak bernafas tak lancar, ataupun darah, kita rasa pernafasan kita sesak kan. Jadi caranya adalah gitu kan, kita keluarkan, mengeluh tu, kita keluarkan. Okey. Dalam Allah SWT, Al-Quran ada seninya, ada latihan untuk kita nak buang yang baki oksigen dalam paru-paru tu, keluarkan dan kita ambil oksigen yang baru. Apa dia? Waqaf ibtida'. Waqaf berhenti dengan membuang nafas, ibtida' memulakan dengan menarik nafas yang baru. Satu. Yang kedua, bila baca surah wasyamsi waduhaha, huruf ha tu, itu Aziz kata bukan di sini pakcik, di sini, bukan bongo pakcik, bongo kan. Maksudnya Allahumma salli alaihi kan, seni tu maksudnya kita bukan ha kan. Bila wasyamsi waduhaha kan keluar, wal qamari idza talaha kan, semua ha sampai habis kan. Eloklah dengan waktu paginya tu kan. Melapangkan. Betul. Cuma jangan depan muka orang ni, hijau muka orang tu. Kalau tak usuk gigi lagi, jadi tulang ikan semua keluar. Gas pun hijau keluar kan. Okey, tak. Tu maksudnya tu seni sebenarnya. Sebab seni. Jadi dalam memanah ni ada seni pernafasan.
ada seni pernafasan. Kalau ada sahabat-sahabat kita yang di luar tu yang pakar pemanah, saya rujuk ni dalam laman web My Archery. My Archery kan, My Archery. Jadi samping saya rujuk dengan sahabat-sahabat saya yang pakar lah. Bukan memanah, yang dari sudut kedoktoran juga. Dari sudut kedoktoran juga. Kan dari sudut pernafasan. Ya. Kalau dada kita tengah kan. Tak lari Ustaz. Dari mana anak panah tu? Yalah. Sama juga menembak. Kan menembak kita tak boleh bernafas kuat. Lagi kalau tembakan kita, dia akan menyebabkan dia punya daya momentum dia tu. Kan, jadi dia terangkat pistol tu. Tunjah. Kan, tujahan dia kan. Jadi memanah juga sama. Jadi kita ada seni pernafasan. Jadi dalam solat kita boleh terjemahkan seni pernafasan. Rokok, kita ambil nafas bila. Sama juga kalau kita masuk gym angkat besi. Kalau kita tak jaga betul-betul pernafasan, dia akan menyebabkan buasi. Sebab kita mengeran. Benda berat kita nak angkat, mengeran. Jadi ada caranya. Kita angkat tu, kita sebenarnya angkat dalam keadaan lepas nafas. Kan, masa nak tarik tu yang kita tahan nafas. Tu ada seni lah, maksudnya masuk kita tahu tentang gym tu. Bukan boleh tahan itu. Jadi buas dia tersembul nanti ususnya terkeluar daripada lubang tubur tu, bahaya kan. Jadi ada seninya. Jadi memanah sebenarnya adalah mengajar kita seni pernafasan. Itu dari sudut tu. Dari sudut sains. Satu lagi, kajian sains tadi, ni soalan dia. Kenapa orang memanah pejam mata sebelah? Sebab kata Ustaz, kalau pejam dua belah tak boleh lah. Itu jawapan orang kampung saya tadi. Orang kampung saya jawab, kalau tutup mata dua-dua belah tak nampak apa-apa. Sebab itu dah tutup mata sebelah je. Tapi bukan sebenarnya. Kajian sains maksudnya orang yang buta mata sebelah, dia tidak akan hilang 100% bentuk objek tu. Cuba kita pejam mata. Yang bawa kereta jangan pejam mata. Kan pejam mata sebelah boleh. Sebelah. Okey, kita tengok objek apa yang bentuk bulat. Dia tetap bulat walaupun kita tutup mata sebelah. Kan? Okey. Dan tidak akan hilang 100% warna. Tutup mata sebelah, Yati pakai baju navy blue hari ni. Maksudnya biru pekat. Kan? Biru tua. Biru tua kan? Okey. Takkan hilang 100% warna. Tapi apa? Hilang 70% jarak. Ya, sebab itu jangan pejam mata bawa kereta. Nampak macam nampak semua benda dekat. Kan? Nampak semua benda dekat. Jadi rasional kenapa orang memanah menembak pejam sebelah mata, sebab secara tak langsung dia bawa objek itu 30% lebih dekat berbanding dia buka mata. Dua-dua belah mata. Itu rasional kan? Jadi okey. Itu dari sudut sains. Dari sudut akhlak pula, bila kita memanah ni, dia memerlukan pelajaran untuk latihan kesabaran. Dia sabar. Okey. Yang kedua, dia bukan tentang kelajuan, tetapi kejituhan. Ketepatan, jitu. Ada kaitan dengan peristiwa hijrah Nabi SAW. Kenapa tak bila awal diseksa je kan Nabi terus berhijrah? Tak. Bila tekanan dah kuat kan, barulah kita dia momentum tu, lantunan dia lebih. Ya. Seorang yang menghadapi masalah yang besar, bertimpa-timpa masalah, sebenarnya nak lahirkan dia manusia yang kuat. Betul. Sebab dia bertahan kan, tapi bila dia sampai waktu yang tepat, dia akan pergi yang lebih jauh. Jadi memanah pun macam tu juga sebenarnya. Kita tarik anak panah tu bukan boleh terus lepas. Walaupun kita rasa dia dah cukup, mungkin dia tak sampai ke sasaran, dia akan sampai ke separuh jalan dia terjunam ke bawah kan, sebab ni. Tapi kita memerlukan tarikan kan, tarik, lepas tu memerlukan simpanan tenaga untuk momentum yang ni lebih kuat. Lebih kuat. Okey, itu sebenarnya dari sudut ni. Okey. Jadi sudut kita ni sebenarnya, kita ni tekanan-tekanan yang Allah beri pada kita ni untuk menjadikan kita kuat. Saya tertonton di di YouTube ada cara menanam korma. Dia letak biji benih korma, kemudian dia letak batu besar di atasnya. Kan, batu besar di atasnya. Jadi bila pucuk tu dia nak keluar, ada batu besar, dia akan menyebabkan akar dia makin banyak. Akar dia terpaksa tolak. Akar dia akan sebab pucuk dia tak nak keluar. Ya, membanyakkan akar dia. Dan bila akar dia dah kuat, dia akan menolak batu tu. Oh, Masya Allah. Jadi menjadikan pokok ini
pokok yang kuat. Datang cuaca yang ekstrim macam mana pun, ribut, taufan ke, dia takkan menumbangkan pokok ni sebab dibina dia punya akar dalam sebab tekanan atas tu. Ditekan awal-awal tu. Masya Allah. Jadi kita sebenarnya Allah turunkan ujian pada kita, kan? Sebenarnya nak menjadikan kita manusia yang kuat tu kuat. Yang kuat. Supaya bila nanti kita jadi manusia yang kuat. Seperti Nabi kata, orang mukmin yang kuat lebih disukai daripada orang mukmin yang lemah, kan? Jadi sebenarnya memanah itu dari sudut rasional, dari sudut akhlaknya adalah kalau kita ambil ibrah, iktibar daripada kita tarik anak-anak panah tu. Okey, satu. Yang kedua, anak panah yang sasaran yang kita nak tuju itu, dia memerlukan daya tekanan yang kuat, tarikan yang kuat untuk momentum. Jadi kalau kita nak fokus suatu perkara yang jauh, yang ni kita memerlukan kerja keras. Betul. Itu dari rasionalnya. Kalau kita jauh tapi kita tarik slow, slow lah pergi dia. Tak pergilah. Kita target syurga. Masya Allah. Tapi solat patok ayam. Solat ni macam mana kita nak target syurga yang mahal itu? Sebab itu ada sudut akhlaknya. Kita ambil iktibar daripada memanah tu adalah kita nak target sesuatu yang tinggi, kan? Macam nak dapat Lailatul Qadar nanti Ramadan, insya-Allah. Tapi kita tak berusaha untuk tu. Kita tak ambil qailulah, kita tak doa, lepas tu kita tak latih sebelum masuk Ramadan. Sebelum masuk Ramadan kita tak latih. Bila dah masuk Ramadan nanti Lailatul Qadar ke mana, kita pun ke mana, kan? Jadi sebab itu kalau kita nak target Lailatul Qadar 10 malam terakhir tu tak payah tidur. Memang insya-Allah akan dapat. Tapi kalau selang-seli tidur, kan, tak ada akhirnya Lailatul Qadar, Allah malam tadi Lailatul Qadar, marah pula. Malam tadi ada tanda-tanda Lailatul Qadar, mana tak ada, aku bunyi anjing kuat je, tak ada pun, kan. Sebab malam tadilah dia tak bangun. Berbalah pula. Sebab malam tadilah dia tak bangun. Marah kalau orang sebut malam tu Lailatul Qadar. Sebab itulah Lailatul Qadar ni memerlukan latihan, memerlukan. Jadi memanah itu, insya-Allah. Jadi insya-Allah untuk yang yang dari sudut rasional, dari sudut sains, kan, dan juga rasional dari sudut akhlak yang dapat kita bicarakan untuk ini, insya-Allah. Insya-Allah. Dan tanya Ustaz, macam Nasrah Luena kata, umur berapa dah boleh mula belajar memanah, Ustaz? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Seawal kecil pun. sebab alimu auladakum, ajarkan anak-anak kamu memanah, kan? Jadi ajar anak maksudnya seawal usia kecil lah. Seawal usia kecil dengan bimbingan, dengan latihan yang betul lah. Kalau dia bawa balik panah, dia panah, bahaya kan, bahaya. Jadi ada tempat dia yang sesuai. Kalau nak belikan panah yang ujung boleh melekat kat TV, melekat kat dinding itu, tu boleh, insya-Allah. Selamat, insya-Allah. Tu selamat. Alilah mana-mana pun. Alilah mana-mana pun. Kadang-kadang mak dia tembak. Mak tembak tak apa, jangan pinggang mangkuk mak. Lagi mak marah. Masya-Allah. Tapi alhamdulillah, itu maknanya selagi mas pandai angkat panah tu, busurnya dan sebagainya, insya-Allah boleh lah tu, kan. Kan practice make perfect, kan. Betul, Ustaz. Kan. Kita ada Nur Mariam Hashim kata, kami sekeluarga belajar memanah dan menjadikan sukan memanah riadah untuk kami sekeluarga. Inspirasi ni, alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan ramai lagi sebenarnya yang berkongsi aktiviti-aktiviti memanah mereka di FB IKIM dah kongsikan. Terima kasih banyak. Teruskan kongsi, dan juga yang paling penting, tekan butang share. Anda boleh kongsi pada yang lain juga. Kita sampai ke hujung dah, Ustaz, untuk pertemuan kita pada hari ini. Mungkin ada sedikit kata-kata akhir daripada Ustaz untuk rakan pendengar. Okey, insya-Allah. Ada kaitan tadi dengan rasional. Kenapa kita pejam mata, kan, untuk fokus, kan? Dia ada kaitan dengan dunia ni, Iti. Dunia dia berasal dari kalimah dunuwun yang bermaksud suatu yang dekat dan suatu yang sifatnya sementara. Dan juga terbit daripada perkataan danaatun, dal nun alif hamzah tamarbuta, bermaksud suatu yang hina. Jadi kalau kejar dunia sifatnya sementara, tak kekal. Yang kedua, kejar dunia, kita kejar kehinaan sebenarnya. Jadi kena kejar akhirat, dunia akan datang pada kita. Jadi rasional dia ataupun ibrah yang kita boleh ambil dengan kita mengecilkan mata kita untuk memanah tu, sebenarnya dari sudut akhlaknya, dari sudut tasawufnya adalah kita kena kecilkan mata kita untuk fokus akhirat. Nanti kita nampak dunia ni kecil. Allah. Kan? Kita tak fokus pada dunia. Jadi dunia kita kecilkan mata adalah untuk mengecilkan nampak dunia. Sebab itu kalau kita besar mata nampak dunia, kan, yang sasaran kita jadi kecil. Jadi kecilkan mata untuk nampak sasaran jauh tu, dan yang dekat tu kita dah tak nampak dah.
Itu dari sudut akhlaknya, insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz dengan falsafah-falsafahnya juga. Bercakap tentang memanah. Sampai kita bertemu lagi lain masa insya-Allah. Minggu depan insya-Allah untuk sambungan topik yang berbeza untuk sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.